Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk sekian kalinya setelah lama Kak Siti tak buat video, last buat video pada tahun 2020, dan kali ni Kak Siti buat satu lagi video memandangkan ramai yang PM Kak Siti, tapi tak sempat nak reply satu persatu. Dan sebelum tu Kak Siti minta maaf teramat sangat untuk yang reply yang hantar DM di Facebook, Instagram, dan ada yang reply dekat YouTube. Kak Siti tak sempat nak reply satu persatu. Jadi harapnya untuk video kali ni dapat membantulah adik-adik yang akan hadapi interview pada tahun 2022. Jadi untuk pada tahun 2022 ini, banyak universiti yang telah pun mengadakan interview secara bersemuka, kembali kepada yang asal lah sebelum PKP. Jadi tetapi untuk yang video Kak Siti sebelum ni masih boleh digunakan terutamanya dari segi pemakaian, persediaan, dan dari segi untuk pengenalan diri, hasrat, kenapa nak jadi guru, itu masih lagi boleh digunakan. Dari segi percakapan semua masih boleh digunakan, masih sama. Cuma hari ni Kak Siti nak fokuskan terhadap isu yang perlu awak tekankan apabila menghadapi interview pendidikan pada tahun ni lah. Okey, isu yang terutamanya yang paling penting lah. Okey, jadi sebelum itu Kak Siti nak bagi tahu antara isu yang perlu ditekankan dalam interview pendidikan ni. Yang paling utamalah, mungkin benda ni masih boleh digunakan untuk setahun ke 3 tahun yang akan datang. Okey, iaitu bagi sesiapa yang menghadapi interview pendidikan, awak mesti sangat faham, sangat mengingati apa itu berkenaan dengan FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. So kalau boleh awak betul-betul ingat apa matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Okey, Kak Siti terangkan sikit lah. Okay, Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini diwujudkan dan mempunyai matlamat yang tersendiri, iaitu ingin melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dari segi jeris. Apa itu jeris? Jeris jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Okey, itu yang paling penting, itu sahaja. Okey, yang mana kerajaan ni nak melahirkan pelajar bukan sahaja pandai ataupun hebat dari segi intelektual, tapi kerajaan juga KPM juga menginginkan melahirkan pelajar-pelajar yang hebat dari segi soft skill. Soft skill ni macam dari segi kepimpinan, komunikasi, kerjasama, interaksi lah. Okey, lepas tu kerajaan KPM juga ingin melahirkan pelajar-pelajar yang hebat rohaninya. Maksudnya dari segi keagamaan lah, kita bukan hanya menekankan satu aspek semata-mata, tapi kita nak melahirkan pelajar yang seimbang. Budak tu, student tu bijak, budak tu baik akhlaknya, budak tu pandai dari segi kurikulumnya, dan student itu juga hebat dari segi sosial, maksudnya berinteraksi dengan individu lain. Okey, so pastikan awak betul-betul faham berkenaan dengan FPK. Itu yang paling utama. Okey, yang keduanya adalah dari segi PAK 21. Okey, PAK 21 ini kalau kita tengok secara umum lah kan, PAK 21 merupakan salah satu usaha kerajaan ataupun KPM untuk mencapai matlamat FPK yang Kak Siti bagi tahu tadi. Okey, bagaimana? Okey, PAK 21 ini dia pembelajaran yang berfokuskan ataupun berpusatkan kepada murid-murid. Okey, yang mana guru ini bertindak hanyalah sebagai facilitator. Murid-murid itu perlu meneroka sendiri ilmu-ilmu yang dipelajari. Bagaimana? Melalui kaedah kerja-kerja berkumpulan ataupun arahan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar itu sendiri. Maksudnya guru-guru ni hanya beri benda yang basic, dan pelajar-pelajar itu sendiri perlu berbincang dalam bentuk kumpulan dan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru-guru. PAK 21 ni banyaklah, antaranya pembelajaran menggunakan gamifikasi ataupun pembelajaran yang melibatkan
aktiviti berkumpulan, yang mana guru-guru ni tidak lagi perlu bercakap seperti dulu, syarahan, secara mengajar secara syarahan, iaitu chop and talk. Okey, so awak perlu tahu apa itu PAK 21, pembelajaran abad 21. Okey, kenapa Kak Siti minta awak tahu benda ni? Sebab ini adalah perkara asas pendidikan sekarang. So dia bukan lagi nak macam dulu. Dulu kita guru adalah watak utama dalam sesuatu bilik darjah. Namun sekarang kita nak beri peluang kepada pelajar supaya mereka ni lebih, orang kata, berdikari dalam mencari ilmu. Okey, itu PAK 21. Mungkin Kak Siti bagi tahu ni secara umum saja, tapi awak boleh tahulah ataupun carilah dalam internet apa itu PAK 21. Okey. Seterusnya, isu yang paling hangat diperkatakan sekarang adalah tentang penghapusan ataupun PT3 dan juga UPSR tidak lagi dilaksanakan. PT3 pun dah dihapuskan secara total. Jadi mungkin panel akan tanyalah, apa pendapat anda tentang penghapusan PT3 di dalam sesi persekolahan. Jadi untuk yang ini, apa-apa sahaja tindakan yang dilaksanakan oleh kerajaan, awak sebagai seorang pendidik dan seorang penjawat awam, awak mesti menyokong apa yang diutuskan, apa yang telah diputuskan oleh pihak KPM. Jadi mungkin awak boleh katakan di situ penghapusan PT3 adalah wajar sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh KPM, kerana seperti yang kita tahu, dengan hapusnya PT3 bukan bermakna tiada langsung penilaian yang dilaksanakan oleh kepada pelajar-pelajar. Kita masih lagi melaksanakan penilaian terhadap pelajar melalui PBD. Okey, PBD, pentaksiran bilik darjah. Jadi di situ awak perlu pula tahu apa itu pentaksiran bilik darjah. Okey, pentaksiran bilik darjah ni bermakna guru tu dia akan sentiasa menilai pelajar-pelajar setiap kali dia menghabis pengajaran, apabila dia habis pengajaran. Contoh pada hari ini cikgu akan ajar topik kata nama, contoh dalam bahasa Melayu kan, kata nama. Okey, setelah tamat saja, habis saja pengajaran guru tentang kata nama, guru-guru akan memberikan satu lembaran kerja bagi menilai sejauh mana tahap kefahaman dan objektif pengajaran tersebut tercapai. Jadi di situ kita boleh jadikan sebagai PBD, student. Jadi bukanlah kita kata student totally tak ada apa-apa penilaian yang dilaksanakan, masih ada penilaian. Jadi di situ awak perlu tahu apa itu PBD supaya awak dapat memberi hujah-hujah yang baik kepada panel penemu duga lah. Okey, itu yang ketiga. Yang pertama tadi PAK 21, FPK, PBD. Yang seterusnya, okey, contohlah kalau student itu ambil bahasa Melayu, mungkin awak perlu tahu apa itu MBM, MBI. Macam mana pelaksanaan MBM, MBI. Okey, yang seterusnya, Kak Titi tak sempatlah nak bagi tahu satu persatu. Mungkin awak boleh buat carian dalam internet. Okey, MBM, MBI. Seterusnya mungkin awak boleh tahu PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Apa itu PPPM yang telah dilaksanakan? Okey, seterusnya awak mungkin perlu tahu satu murid satu sukan. Okey, satu murid satu sukan ini maksudnya setiap orang murid mesti ada satu sukan yang mereka libatkan diri. Okey, mungkin satu murid satu sukan ini bila awak disoal tentang perkara satu murid satu sukan, awak boleh kaitkan dengan FPK. Macam mana? Sebab matlamat FPK itu sendiri menginginkan pelajar yang aktif dalam bidang co-curriculum, di mana iaitu seimbang dari segi jasmani. Jasmani ini merujuk kepada co-curriculum. Jadi bila awak bercakap tentang satu-satu isu, sebenarnya awak boleh kaitkan antara perkara-perkara ataupun isu-isu yang awak tahu. Sebab tu pentingnya awak membaca. Contoh, awak membaca 10 isu, okey, 10 perkara. Tidak semestinya 10 perkara tu dia soal semua, okey. Tetapi dengan 10 perkara yang awak membaca, awak tahu, itulah awak boleh membuat
huraian kepada soalan-soalan yang dilontarkan. Contoh, kalau dia tanya, panel tanya, sebagai seorang guru baru, apakah tindakan ataupun cara kaedah pengajaran yang terbaik ingin awak sampaikan? Okey, dia tanya tentang kaedah cara. Mungkin dalam soalan ini awak boleh kaitkan dengan kaedah pembelajaran PAK 21, iaitu awak memberi kepercayaan kepada murid-murid untuk meneroka ilmu-ilmu yang dipelajari di samping mendapatkan bimbingan daripada awak sebagai seorang guru. Awak membimbing murid-murid tersebut. Okey, so sebab tu Kak Siti kata, kalaulah awak tahu satu isu, bukan bermakna hanya isu itu sahaja yang awak boleh huraikan. Awak boleh kaitkan dengan isu-isu yang lain. Dan di situlah panel akan melihat kepada kekuatan awak, bahawa dia akan melihat awak sebagai seorang student yang bersedia masuk ke dalam dunia pendidikan. Okey. Yang seterusnya mungkin awak boleh tengok dari segi RPH. Okey, RPH ni benda basic lah. RPH ni rancangan pengajaran harian. Okey, maksudnya awak kena buat RPH pada setiap hari, perancangan awak dalam pengajaran. Okey, seterusnya benda yang paling penting juga adalah program transformasi sekolah TS25. Apa gagasan yang ingin dicapai dalam TS25? Mungkin di sini awak lihatlah kepada TS25 ni dia nak mengharapkan sekolah itu mengaplikasikan amalan terbaik dalam pengurusan dan juga kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran. Orang kata, dengan kata mudah, TS25 ni dia nak melahirkan satu kaedah pembelajaran yang menyeronokkan dalam diri pelajar-pelajar. Dia nak melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti. Dia nak melahirkan guru-guru yang beraspirasi serta mempunyai kompetensi yang tinggi. Okey, kalau kita tengok objektif program TS25, yang pertama Kak Siti nak ambil, iaitu mengaplikasikan konsep dan amalan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran. Benda ini sangat berkait rapat dengan PAK 21. Jadi, bila awak faham apa itu PAK 21, bila disoal tentang TS25, secara tak langsung awak boleh kaitkan antara dua isu ini. Dan benda inilah yang akan memberi kekuatan kepada awak untuk memberi huraian, hujah yang lebih mantap. Bukannya awak bercakap sekadar di kedai kopi. Ada fakta-fakta tertentu yang boleh awak ulas. Okey, seterusnya kalau kita tengok lagi, mungkin awak boleh baca dari segi revolusi perindustrian 4.0. Apa itu revolusi perindustrian 4.0? Bila kita sebut revolusi perindustrian ini sendiri merujuk kepada teknologi. Jadi sekarang KPM dia dalam berusaha untuk meningkatkan teknologi dalam pendidikan. Jadi benda ni sangat berkait rapat juga dengan PAK 21. Sebab apa? Melalui teknologi inilah kita boleh memberi pengajaran yang lebih efektif kepada pelajar-pelajar. Sebagai contoh, guru-guru di dalam bilik darjah menggunakan teknologi mudah alih internet, pembelajaran gamifikasi secara dalam talian ataupun menggunakan slide. So ini sangat berkait rapat dengan industri. Jadi benda ni kita lihat guru-guru sekarang perlu pintar dari segi ICT. So mungkin awak boleh baca juga tentang perindustrian 4.0. Seterusnya kebat. Isu kebat. Kebat ni kemahiran berfikir aras tinggi. Macam mana awak nak terapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar? Mungkin perkara ini juga awak boleh kaitkan juga dengan PAK 21. Sebab apa? Sebab dalam PAK 21 itu sendiri mengajar murid-murid itu supaya lebih berdiri di atas diri sendiri. Maksudnya bukannya cikgu bagi semua perkara. Cikgu hanya bagi penerangan secara ringkas. Seterusnya murid-muridlah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan pengajaran tersebut. Sebagai contoh, Kak Siti bagi tahu, kalau dalam bahasa Melayu, untuk pengajaran karangan,
Pada peringkat awal mungkin cikgu akan tunjukkan beberapa video berlakunya kemalangan jalan raya. Beberapa video lah. Okey, video yang pertama kita menontonkan disebabkan oleh kecuaian pemandu. Okey, video kedua kemalangan berlaku disebabkan oleh facilities ataupun infrastruktur jalan yang tidak bagus. Okey, video ketiga, video keempat. Jadi dari video tersebutlah kita akan minta pelajar-pelajar fikir sendiri apakah faktor-faktor disebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Jadi inilah yang menuntut pelajar-pelajar itu berfikir secara lebih tinggi dan perlu mengadakan perbincangan antara satu sama lain. Jadi ini juga merupakan salah satu cara pengajaran yang melibatkan KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Jadi itu antaranya mungkin ada lagi lah beberapa perkara yang perlu awak titik beratkan, terutamanya yang melibatkan subjek-subjek yang awak pilih. Sebagai contoh, kalau bahasa Melayu mungkin isunya tentang MBM, MBI. Okey, kalau bahasa Inggeris mungkin isunya benda lain. So yang itu awak perlu cari sendiri dalam internet lah. Kak Siti tak akan mampu nak bagi tahu okey subjek ni isunya apa, subjek ni isunya apa. Tak mungkin dapat dilaksanakan lah. Okey. Walau bagaimanapun awak sendiri yang perlu ada usaha untuk cari dalam internet isu-isu semasa. Dan jangan lupa perkara asas dalam untuk interview pendidikan, semestinya awak perlu tahu siapa Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran, lepas tu siapa dia punya organisasi dia tu. Lepas tu untuk universiti itu sendiri, kenapa awak memilih universiti itu sendiri. Awak perlu ada tahu ataupun mempunyai sebab lah kenapa awak memilih universiti itu sendiri. Dan yang terakhir suka untuk Kak Siti kongsikan satu Instagram yang sangat bermanfaat bagi Kak Siti. Cuba awak cari dalam Instagram iaitu Cikgu Nakib. Okey, Cikgu Nakib. Jadi dalam ini ada banyak isu-isu pendidikan. Tidak semestinya semua isu pendidikan awak perlu baca. Sebab ini sebenarnya Cikgu Nakib ini dia lebih fokuskan kepada calon-calon SPP. Okey, calon-calon SPP maksudnya orang yang telah pun habis pengajian pendidikan dan ingin ingin berhadapan dengan interview untuk kemasukan menjadi seorang guru tetap lah. Okey, walau bagaimanapun Instagramnya sangat bagus untuk awak baca, memandangkan masa untuk awak menghadapi interview sudah pun tak lama lagi. Jadi awak boleh baca sambil awak scroll Instagram, mungkin awak boleh baca lah. Sebab contoh dari segi KEBAT, okey, dia sudah pun terang apa maksud KEBAT. Okey, di sini. So awak boleh baca, at least awak ada pengetahuan asas tentang perkara tersebut. Okey, dan setakat itu saja untuk penerangan Kak Siti kali ini. Dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Taala dan yang buruk itu datangnya dari Kak Siti sendiri. Minta maaf sangat-sangat untuk yang Kak Siti tak sempat nak reply satu persatu. Facebook, Instagram, WhatsApp. Walau bagaimanapun Kak Siti doakan supaya kamu yang betul-betul ingin menjadi seorang guru, tonjolkan apa yang kelebihan yang ada pada diri kamu, tunjukkan kesungguhan betapa kamu ingin menjadi seorang pendidik. Dan bagi yang sudi membantu Kak Siti, bolehlah subscribe YouTube. Dan Kak Siti juga dalam usaha untuk mengadakan perkongsian melalui TikTok. Sebab TikTok ni lebih senang lah, kita tak perlu masa yang terlalu banyak. Mungkin Kak Siti akan mengadakan perkongsian melalui TikTok iaitu Cikgu Siti Fatimah. Tapi itu pun di peringkat awal lagi, belum ada apa-apa konten yang Kak Siti masukkan. InsyaAllah sekiranya ramai yang menyokong dan memerlukan bantuan Kak Siti akan terus buat konten-konten yang bermanfaat bagi menghadapi interview pendidikan, InsyaAllah. Jadi terima kasih, setakat itu sahaja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.